Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina abwaaba fadli wanshur alaina khazaini rahmatik. Allahumma aftah alaina abwaaba fadli wanshur alaina khazaini rahmatik. Allahumma aftah alaina abwaaba fadli wanshur alaina khazaini rahmatik. Allahumma aftah alaina abwaaba fadl wanshur alaina khazain rahmatik. Amin 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 ya rabbal alamin. Sebelum kita mulakan pengajian kita pada malam ini, marilah bersama-sama kita menghadiahkan Al-Fatihah kepada ruh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruh para aulia, para syuhada, salihin, seterusnya muslimin muslimat, dan terkhusus kepada pengarang kitab kita Syekh Abdul Qadir Al-Mandili yang akan kita cedok ilmunya sebentar lagi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini marilah kita sama-sama insya-Allah untuk menatap kitab kita pada muka surat 32 untuk naskah Jawi. Untuk naskah Rumi ada tak? Dia beritahu mention. Tak beritahu lah dalam Google Meet. Tak ada. Tak pasal lagi kalau ada, kita maklum. Buka muka surat 32. Pada malam ni kita nak bicara. Oh, tak dengar. Kita nak bicara bab malam ni berkenaan melawak. Tapi kena buka ni Bas Tafi. Tak apa. Clear? Dengar? Clear tak tahu Google Meet? Tolong maklum Ustaz. Clear tak? Baik muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Tuan Musannif rahimahullah taala pada muka surat 32 baris ke berapa ni daripada atas? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, baris ke 10 daripada atas. Baris ke 10 daripada atas muka surat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adapun melawak dan seloroh. Seloroh ni seloroh lah orang panggilnya. Kan kita duk seloroh, lawak. Maka berlebih-lebihan padanya pada melawak dan berseloroh tu, membanyakkan ia akan tertawa-tawa. Jadi dengan membanyakkan kita kepada duk melawak, berseloroh tu, akan akibatnya bawakan kepada kita banyak ketawa-tawa. Duk banyak ketawa. Sedangkan yang disuruh oleh syarak, kita ni banyak mengingati akan kematian. Bukan maksudnya sedih setiap masa, tapi beringat. Orang tua-tua pun rajin sebut juga no. Lagi duk sonok-sonok sangat tu teriak tu. Kan. Betul yang orang tua-tua pesan. Teriak. Sonok-sonok lebih-lebih teriak tu. Jadi tak boleh kita ni nak sonok lebih-lebih. Sonok boleh tapi jangan berlebih-lebih.
Begitu di sini nak diceritakan kepada kita bahawa boleh kita nak melawak, nak berseronok, tapi cuma jangan melebih. Sekali lagi dicerita kat kita bagaimana Nabi Muhammad SAW juga melawak dan berseloroh. Tu seloroh, aku seloroh je, aku melawak je. Nah. Baik. Jadi dan mematikan ia akan hati, mematikan ia, yang ini dengan melawak berseloroh yang membawakan kepada membanyak ketawa tadi, itu akan mematikan hati kita. Itu yang tak bagi tu bukan pasal apa, banyak gelak sangat hati, jadi gelak, susah nak terima masuk pengajaran, susah nak menerima masuk akan kebaikan, susah nak menerima masuk perkara-perkara hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bercakap banyak pun kadangnya juga membawa kepada hati kita tidaklah lagi boleh menerima akan kebenaran. Sebab tu banyak bercakap. Mana macam perbincangan kita sebelum ini, soal bantah membantah. Raja Belawan cakap, duk kata cakap dia paling hebat, paling betul. Jadi dia tak terima dah cakap orang lain. Begitu. Jadi mematikan ia melawak ataupun berseloroh yang berlebih-lebihan pada membanyakkan tertawa. Ini cerita dia melebih-lebih. Tak lebih tak apa. Dan mensebabkan ia melawak tadi ni akan dendam. Kadang-kadang kita melawak ni tak kena tempat. Kadang-kadang kita melawak ni, duk berseloroh ni, tak kena tempat. Clear Google Meet? Tak normal lah. Dengar ke tak tahu? Okay, tak dengar apa. Ni kita bersiaran sekarang serentak FB Live dengan Google Meet. Jadi kita duk melawak ni kadang yang tak kena tempat. Terasa hati kawan tu berlebih-lebih. Sebab tu tak boleh melebih-lebih. Punca sepasal hak bak tadi ni, kalau kata melawak banyak-banyak boleh menyebabkan hati tu mati, tak boleh nak terima kebenaran. Ni pula, dan mensebabkan ia melawak berseloroh berlebih-lebih tu akan dendam. Pergi jadi dendam pula dah. La ilaha illallah. Jadi dendam. Jadi dendam. Membawa kepada jadi dendam. Jadi tak puas hati. Bila jadi dendam, jadi tak puas hati, tu yang syarak tak bagi tu. Dendam-dendam ni, kita berdendam berhasad. Aku dia duk mula tanam dendam, berhasad. Tu dendam kesumat. Dan menghilangkan akan keadaan ditakuti. Dengan banyak-banyak kita duk main melawak, berseloroh ni, hilangkan rasa kita, ketakutan kita, yakni ketakutan kepada azab Allah. Menghilangkan rasa takut kepada azab Allah. Lagu mana jadi lagu tu? Itu bukan tujuan kita hidup atas dunia ni. Tujuan kita hidup di atas dunia untuk abdi diri kepada Allah, untuk menghambakan diri kepada Allah. Sebut kata hamba ni fahamlah buat segala apa yang diperintahkan oleh toke kita lah. Bahasanya buat segala perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita selaku tuan kita. Kita hamba. Dalam kita duk mengaku kita hamba, belum tentu lagi hamba kita ni. Belum tentu lagi hamba. Sebab tak buat pun setengah-setengah perkara. Jadi maksudnya kita masih duk tokil lagi, belum mengakui ketuanan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tuan kita. Belum. Jadi tak kena lagi pada tempat hamba tu. Begitu. Baik. Clear Google Meet? Jelas lah. Tadi tak ada mic. Apa orang Ustaz Hafiz? Boleh lah.
Lalu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, penuntut ilmu sekalian, yang menuntutkan ilmu tuan musannif ni termasuk saya. Apa lagi di sini dipesankan kepada kita, bahawa dengan banyakkan berlebih-lebihan pada melawak dan berselawar tu, banyak buat lawak tu kan, boleh banyak ketawa lalu mematikan hati, lalu menyebabkan dendam dengan sebab kita tersalah melawak tu. Dia ada tempat, kadang-kadang melawak tak ada tempat. Ada pasien melawak londeh kain orang, tak kena tempat. Kawan tu geram duk taram kat dia, pam sekali habis lebam. Ada jenis melawak main nama mak ayah, jenis tu pula dah, tak boleh. Melawak main keturunan, main apa, jadi semua ni perkara yang sensitif. Kita tak boleh berlebih-lebih. Dan menghilangkan keadaan ditakuti, yang ni menghilangkan rasa gerun kita kepada azab Allah. Kira duk fikir sari-sari seronok, terlupa kepada kita ni duk di atas jalan nak pergi ke akhirat. Kena berbimbang-bimbang dengan amal ibadah aku ni cukup ke, tak lagi ke, kena lagu tu. Lanjutan daripada itu, sungguhnya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun bersabda apa dia? La tumari akhaka wala tumazihhu. Kan, bagi had tulisan tak terang, terangkan. Tulisan di kitab tu tak terang, kita terangkan. Saya ulang sekali lagi, no. La tumari akhaka wala tumazihhu. Tu hadis Nabi. Angka 3 di bawah. Rawahu Ibnu Abi Dunya min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Tu nota kaki dia. Habaq dari mana hadis saya ambil. Tu. Apa maksud hadis ni? Artinya jangan membantahi engkau akan saudara engkau, dan jangan engkau melawak dan berseloroh dengan dia. Seloroh, tu. Janganlah kita berbantah-bantah. Duk rajin suka bantah, seronok main bantah-bantah, main lawan cakap. Kadang-kadang ada juga orang pasien tu, dia seronok nak berlawan cakap. Kita kalau naik kereta start daripada sini pergi Kuala Lumpur, dia duduk berlawan cakap dah atas kereta, naik cemuih dengar. Tak boleh nak ada macam tu. Orang kata kerja mapuh kawai. Sembang kerja nak mapuh kawai. Dia seronok mapuh orang, tak sah macam tu. Tak apa nak jadi elok kalau macam tu. Tak apa nak jadi panggil elok, suka sembang nak bagi mapuh orang ni. Mapuh apa, kita sama-sama nak mati. Sembang lebih buat apa? Sembang cara kita sudah. Bila kita duk ingat kata kita ni nak mati, kita ni semua nak amal, nak bawa amal kita, tak ada siapa nak kira menang. Dia pasal duk sembang nak pemapih kawan, nak pemati kawan tu, nak pemati hujah kawan. Dia boleh menang cakap tu, dia rasa seronok, tak sangka. Bukan lagu tu. Jangan, Nabi pesan, janganlah kamu berbantah-bantah dengan saudaramu, dan janganlah melawak dengannya secara berlebih-lebih. Melawak lebih-lebih tak boleh. Melawak boleh, tapi lebih-lebih tak boleh. Tak, kita tengok Rasulullah pun melawak. Tu. Ustaz Fi ada jam tak? Jam tu tak ada. Tengok jam. Okey. Baik. Jangan membatasi engkau akan saudara engkau. Jangan duk berlawan cakap. Dan jangan kau melawak dan berseloroh dengan dia. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yatakallamu bil kalimati yudhiku biha jalasa'ahu fayahwi biha ab'ada minas suriyah. Ya, minas suriyah, bukan suriyah, minas suriyah. Artinya bahasanya seorang laki-laki
Sungguhnya berkata-kata ia dengan satu perkataan yang menjadikan ia seorang. Dengan dia satu perkataan, tertawa-tawa sekalian yang duduk sertanya, yang duduk bersama-sama dengan dia. Nabi sebut, seorang laki-laki, dia berkata-kata dengan satu perkataan yang menjadikan orang yang duduk dengan dia ni tertawa bersama-sama dengan dia. Maka jatuhlah ia seorang laki-laki tadi dengan sebab satu perkataan lebih jauh daripada bintang ketika. Yakni hilang kehebatannya, hilang haibah dia, hilang muruh. Banyak duk melawak ni. Kadang orang nak sembang pun jadi sembang dia tu 10 sembang. Betul ke tak dia sembang? Dia pasien tu. Orang rajin melawak ni kadang-kadang orang tak anggap dia serius lah. Orang duk rajin melawak ni, orang tak boleh nak anggap dia serius. Dia rajin duk melawak macam kisah apa lupa dah. Yang dia main habaq kata orang tu mati, tapi tengok tak mati pun. Esok dia main melawak habaq kata orang tu mati, tak mati pun. Hang tak boleh percaya lah hang ni. Betul. Jadi orang tak mau nak pakai dia lah. Jadi Nabi pesan lagu tu, seorang laki-laki bila mana dia berkata-kata dengan satu perkataan, lalu menjadikan perkataan dia itu tertawa-tawa sekalian hak duduk dengan dia, semua hak duduk dengan dia tu, maka jatuh ia dengan sebabnya lebih jauh. Sebab satu perkataan menyebabkan orang lain duduk gelak dengan dia tu daripada bintang ketika tu, yakni hilang haibah dia. Orang tak pandang respect dia sebagai mulia. Nak aja melawak sangat. Kena tengok juga tempat melawak tang mana pun. Kalau sekadar tak apalah kan. Macam guru-guru kita buat lawak sikit-sikit, habuan kita seronok nak mengaji, tak apalah kan. Serius sangat pun kadang-kadang dia kata garang ustaz tu, kan. Ada lah lawak sikit kan. Habis. Ketahui olehmu, hak baru masuk kitab jawi kita, muka surat 32, 2 baris daripada bawah. Kalau kata baru masuk tu lah. Share lagi, share. Ni ilmu wajib ni, ilmu wajib fardu ain. Kitab penawar bagi hati ni, kita kalau ikut kira malam ni siri yang ke 22 ke 21, lupa. Tak banyak lagi, dari lagi 20 siri kita baca insya-Allah. Ketahui olehmu bahwasanya sedikit daripada melawak berselawar tu lah dengan perkataan ataupun perbuatan pada setengah-setengah masa, yang ni jarang-jarang masa lah, tiada dilarangkan dia. Tak ada masalah, boleh boleh melawak. Bahkan adalah ia harus ia sedikit melawak tadi ni, setengah-setengah masa, jarang-jarang setengah masa tadi ni, harus istimewa serta kanak-kanak, istimewa lah untuk kanak-kanak, dan perempuan pun sama juga. Yang ni perempuan yang halal lah dengan kita ni, perempuan semua boleh perempuan, bukan semua perempuan boleh. Maksud perempuan halal dengan kita lah, kak kita, mak kita, isteri kita, tak apalah. Ni kena pula boleh pula dengan perempuan merata ni, tak jadilah macam tu lah. Kerana membanyakkan kerana membaikkan akan hati mereka itu, dengan kita melawak dengan mereka, sedikit daripada melawak dengan kanak-kanak, dengan perempuan tu, membaikkan akan hati mereka itu, boleh perelok hati. Jadi tu nak abang tu, Nabi pun pesan kepada kita, khairul umur awsatuha, sebaik-baik pekerjaan adalah pertengahan. Jadi perkara yang pertengahan.
Sungguhnya diceritakan akan yang demikian itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian itu mana? Kena melawak dengan kanak-kanak dan perempuan. Melawak pun tak banyak lah, jangan lebih-lebih. Ha? Sungguhnya diceritakan akan yang demikian itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan kepada yang baru masuk. Saja buat lewat sikit sebab tadi ni mungkin ada yang ikuti live lain kan. Di sekarang kita bagi peluang untuk kita tatap ilmu wajib fardu ain ni, daripada sifat-sifat hati yang perlu kita amal dan yang jangan sekali-kali kita amal. Sungguhnya diceritakan akan yang demikian itu yang kata kena melawak dengan kanak-kanak dan perempuan sebagai membaikkan, sebab nak membaikkan akan hati mereka itu. Mana? Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bersabda ia, tetapi dengan maksud bahkan. Bersabda ia, ya Nabi, inni la amzahu wa la aqulu illa haqqa. Artinya bahasanya aku berseloroh melawak dan tiada berkata aku melainkan akan yang sebenar. Melawak Nabi ni melawak betul. Dan bersabda ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi seorang perempuan yang tua. Satu hari Nabi melawak lah dengan satu orang perempuan yang tua. Mana? Kata Nabi, la yadkhulul jannata ajuzun. Artinya tiada masuk syurga perempuan yang tua. Tak masuk syurga perempuan yang tua. Artinya macam mana ni? Takkan tak ada dalam syurga orang tua. Kalau lagu tu tak masuk syurga, orang tua tak masuk syurga, Nabi kata. Oh, dengar-dengar karenggah teriak lah orang tua ni, seorang perempuan tua ni lah. Artinya tiada berkekalan ia tua di dalam syurga, bahkan dijadikan dia muda pada ketika masuk ke dalamnya. Mati kita ni walaupun tua, mati kita ni walaupun sakit segala yang menghancurkan tubuh badan kita, kanser, kencing manis, kepala mati hancur, kena makan di rimau, kena makan di boya, mayat lemah hilang tak jumpa jasad. Kita ni semua tu hanya fana dunia, hancur belaka, tak ada apa hang sembang hebat, hang apa segala raja ke apa sebagainya. Kita semua akan mati dimakan oleh ulat. Yang tak dimakan oleh ulat, tulang sulbi kita. Tu saja. Tulang sulbi hak di belakang punggung kita ni pegang ada ni, tulang ekor kita ni. Tu aja lah. Hak lain hancur belakang. Tu je. Jadi nak beritahu kepada kita dalam lagu tu, nanti kita bila mana di dalam syurga, masuk dalam keadaan Masya Allah muda, perempuan umur 18. Allah, 18 terang mana, no? Kulit pun tak ada redak-redak ni, cekang elok lah, serupa anak dara dulu ni. Laki muda belia 30-an. Oh, gagah perkasa lagi lah. Kira naik motor boleh angkat tayar lagi lah tu, 30 tu. Tu lagu tu. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melawak Nabi ni melawak betul. Dia melawak. Dia kata hanya orang tua dalam syurga, takkan masuk syurga orang tua. Teriak lah makcik tadi, orang tua tadi teriak. Rupa-rupa bila kita masuk ke dalam syurga, memang tak ada orang tua. Umur kita semua bertukar menjadi muda, Masya Allah. Tapi kena amal soleh nak masuk dalam syurga. Bukan boleh duk bermimpi saja.
Bukan boleh duk bersembang saja, bukan boleh duk kira bila nak kiamat saja, bukan boleh duk cerita kata COVID ni angkara konspirasi dan sebagainya. Duk kira tu hak fardu ain, dia tak mau nak tengok. COVID ni konspirasi, dajjal dan sebagainya. Lepas tu dia tak tengok pada amal-amal, lah mati duk dalam duk fikir konspirasi tu. Padahal hak ni hak dia kena fikir. Guru kita pesan apa? Al-Alamah Baba Ismail Sepanjang pesan apa kepada kita? Jangan duk galut fikir, jangan duk gelut, jangan duk kalut fikir perkara-perkara konspirasi itulah, konspirasi inilah. Bila nak berlaku kiamat, cuba tengok ibrah daripada sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Mari bertanya kepada Nabi, apa bila berlaku kiamat ya Rasulullah? Nabi kata, kamu ada persiapan apa? Dia kata, aku tak ada apa-apa persiapan. Nabi tanya dulu, apa persiapan? Dah kalau kita lah ni duk tanya bila kiamat, duk beritahu ni konspirasi ni nak kiamat dah, apa persiapan kita? Macam tu ya guru peringat kita macam tu. Jadi bila guru peringatkan kita sebegitu, sama juga seperti yang Nabi SAW peringatkan kepada sahabat tu, apa persiapan kamu? Masa tu dia jawab, aku persiapan aku tak ada, melainkan aku cinta kepadamu ya Rasulullah, dan juga cinta kepada Allah. Nabi pun bagi tahu, syurga, kamu syurga bersamaku dalam syurga. Lalu apa yang kita nak fahamnya? Bukan boleh main cinta saja-saja macam tu. Sebab tak kenal maka tak cinta. Nak kenal ni, jadi dia maksudnya memang mengenali Rasulullah SAW, memang mengenali beriman. Kita ni nak beriman ni tak kenal lagi. Nak kenal lagu mana? Tak mengaji. Kena mengaji. Sebab tu kita jangan tinggal perkara-perkara ni. Marilah apa konspirasi teori ke apakah, maka persiapan kita dah tengah buat ni. Tanya apa kita persiapan menghadapi COVID-19 ni? Salah satunya ini sebagai benteng utama. Hak lain SOP. Tu kita kena berkira bagi elok. Baik, keluar sikit daripada kitab kita. Lalu beginilah yang Rasulullah SAW menyatakan, la yadkhulul jannah ajuzun, artinya tiada masuk syurga perempuan yang tua. Artinya tiadalah berkekalan ia tua, seorang yang masuk ke dalam syurga itu bukan kekal tua dah, bahkan dijadikan dia muda pada ketika masuk ke dalamnya. Begitu. Dan diriwayatkan bahawasanya dan diriwayatkan bahwasanya berlumba ia akan Siti Aisyah radhiyallahu anha dengan berlari. Berlumba dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Banyak melawak lah, tak ada duk serius. Untuk membaikkan hati mereka. Dan bersabda ia Nabi bagi seorang kanak-kanak, ya Aba Umair, ya Aba Umair. Melawak. Nabi melawak dengan cerita ni, kisah ni Nabi melawak dengan seorang kanak-kanak. Ya Aba Umair, Nabi pun melawak. Ma fa'ala an-nughairu. Nabi melawak dengan dia.
Wahai bapa Umair, Nabi kata, apakah yang telah dilakukan oleh anak beroncak tu? Apakah yang telah dilakukan oleh anak beroncak tu? Ni kisah ni kira budak-budak ni, kanak-kanak hak Nabi melawak ni. Dia adik kepada Sayyidina Anas. Adik kepada Sayyidina Anas bin Malik tu lah. Umair ni ialah Abu Umair bin Abu Talha Al-Ansari. Rasulullah bergurau lah dengan dia, untuk mententeramkan hati dia. Sebab dia suka main dengan burung cak. Tapi dia ni mari sedih. Sebab apa? Sebab burung tu mati. Dia melawak lah, bagi seronok, bagi kat dia seronok. Macam tu lah kita tengok, mana kucing dah pergi mana? Kucing mati. Macam tu lah, kita bagi seronok dia. Macam tu lah. Nabi ni nak beritahu kepada kita, Nabi pun melawak. Sebab tu Islam ajak kita khairul umur awsatuha, sebaik-baik pekerjaan pertengahan. Jangan melebih, jangan tak buat langsung. Melawak pun tak juga, jadi muka cengeng. Kena melawak juga. Melawak tak boleh lebih-lebih juga. Ni sampai Maharaja lawak mega tu kan. Tak boleh lah sampai setara tu. Tiap hari kerja nak melawak, sampai tak ada benda yang serius dalam kehidupan kita. Tak ada langsung akibatnya. Tengok dia habaq tadi, menyebabkan hati kita mati kalau dengan banyak gelak, menyebabkan kita terlupa kita ni duduk tengah dalam perjalanan nak pergi ke akhirat, lupa pada sisa-sisa Allah tu. Jadi lagu tu pula dah best. Habis itu, kemudian tadi hadis tadi, dan bersabda ia bagi seorang kanak-kanak, ya Aba Umair, ma fa'alan nughairu, artinya hai bapa Umair, apa memperbuat oleh anak burung ciak? Adalah budak itu bermain ia dengan anak burung ciak. Dia tengah main anak boncak tadilah yang kita cerita tak sat ni. Nabi melawak dengan dia, boncak dia mati, Nabi pun melawak dengan dia. Wahai bapa Umair, apa yang telah dilakukan oleh anak boncak tu? Macam tu. Dan bersabda ia bagi Suhaib radhiyallahu anhu pada ketika makan tamar. Ni kisah lagi oleh Suhaib radhiyallahu anhu. Nabi pun sabdakan kepada Suhaib, atakulu, tu ada hamzah tu, atakulut tamra wa anta ramidun. Di sebalik kisah yang tak sat ni lah, kisah budak yang main burung tadi, ada banyak lah ibrah dia. Di antaranya kita tahu bahawa burung pun boleh kita belah. Sebab setiap sesuatu yang Allah jadikan tu ada hikmah dia. Boleh main, tak ada masalah. Tapi kalau kata kurung, jangan sampai tak bagi makan, kan? Jangan sampai tak bagi makan. Burung ni sifat dia memang terbang bebas. Maka ada sebahagian pendapat ulama menyatakan dibolehkan untuk kita, sebagai sebab Allah menjadikan dia ni sebagai hikmah kepada kita. Tengok dia seronok, mari seronok di hati kita, mari tenang di hati kita. Maka jangan kita semua perkara kita nak sebagai tak boleh. Ada. Sebab tu Islam ni khairul umur awsatuha, sebaik-baik pekerjaan sederhana. Itu hikmah daripada hadis Nabi ni. Lalu mari pula hak kita baca tak sat ni, kan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bersabda ia bagi Suhaib
radhiyallahu anhu pada ketika makan tamar oleh Suhaib. Ya, Suhaib ni nak makan tamar. Nabi pun kata, "Atakulut tamra wa anta ramidun." Nabi pun kata kat dia, kepada Suhaib tu. Artinya, adakah patut engkau makan tamar pada ketika engkau sakit mata? Nabi pun melawak. Mata sakit, makan lagu mana tu? Lagu tu lah bahasa dia. Maka dia pun jawab, dia pun jawab, lawak juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersembah oleh Suhaib radhiyallahu anhu, hanya saja aku makan dengan sebelah yang lain, sebelah mata yang lain. Mata sakit sebelah je, aku makan dengan sebelah lagi. Lawak, tak ada masalah. Tak ada masalah melawak. Tapi tengoklah melawak yang benar. Kita ni kadang-kadang melawak dengan anak-anak kita sampai berbohong. Tak mau bohong, melawak yang betul, kan? Sat apa ayah nak pi apa jamban, dia nak pi kedai, dia tinggal anak dia, kan? Dia mak kata nak pi jamban, mana pi kedai, ataupun macam-macam lah cakap. Jadi nak buat lagu mana tu, ubah bagi melawak yang cakap benar. Cari jalan, usaha sendiri. Kita tahu lah nak buat lagu benar, kan? Usaha ubah bagi melawak yang betul, lagu tu. Macam baru ni kita belajar ubah bagi berbohong yang dibenar oleh syarak. Berbohong yang tak dibenar oleh syarak, jangan. Lagu tu. Baik, yang baru masuk muka surat 33. Tu pun nak habis dah bah. Sebab kita nak tengok pada soalan minggu lepas, 2 hari lepas soalan. Kalau ada sebarang soalan lagi boleh letak. Soalan 2 hari lepas kita dah apa simpan untuk kita bacakan. Jadi bila Suhaib kata aku makan dengan sebelah mata lain, maka tersenyum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang seumpama yang tersebut tiada mudarat dengan dia. Seumpama mana duk habaq kata melawak tu, tak ada masalah. Tak membawa apa-apa kemudaratan dengan melawak sikit-sikit. Lawak banyak buat mudarat, kadang-kadang jadi haram, kadang-kadang jadi dendam. Mati. Rasanya. Jadi macam tu. Maka seumpama yang tersebut tiada mudarat dengan dia. Seumpama hak tersebut tadi dibolehkan lah. Tak jadi melampau, tak jadi berlebih-lebih. Hak Nabi contohkan kepada kita tadi. Jadi jangan berlebih-lebih melawak ni. Kalau lebih dia jadi bawa kepada gelak hati. Melawak lebih jadi kepada berdendam, marah. Melawak lebih jadi kepada hati tak mau terima akan kebenaran lah. Gelak hati. Dan dengan melawak juga boleh menghilangkan rasa kita rasa tentang azab Allah, tentang hukuman menanti kita berkenaan peraturan-peraturan yang kita ikut selama ni, kita buat ataupun tidak, lupa sebab duk melawak sedia. Habis itu, dengan syarat benar dan tiada menjadikan ia melawak tadi itu, menjadikan ia seorang dia akan melawak tadi tu beradat. Jangan duk sampai jadikan adat ni passion, buat perangai terus suka melawak, kan? Tak boleh. Syarak tak benarkan begitu. Agama kita tak membenarkan sebegitu. Macam tu tak sempoi, kan? Dia mari pula tak sempoi. Sempoi ke tak sempoi, lagu tu lah. Dunia ni ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir.
syurga, dunia-dunia ni, dunia sijinul mukmin, penjara bagi orang mukmin. Maksudnya tersekat, nak buat apa-apa tersekat. Wa jannatul kafir, dan syurga bagi orang-orang kafir. Nak buat apa pun tak ada masalah orang kafir ni. Lagu tu. Jadi kita nak buat tu tersekat, nak buat ni pun tersekat. Sabar-sabi tersekat. Maka di balik sabar-sabi yang tersekat itu, kita kena akui apa yang Nabi SAW sebut tu. Kalau kita mukmin, kita akan rasa tersekat. Tapi kalau kita rasa boleh buat belaka, tu bukan mukmin lagi tu. Bukan seorang yang beriman lagi tu. Allahu Akbar lah. Itu. Habis di situ. Dan ada pun memuji, maka ada padanya 6 kebinasaan. Kita nak tengok bab puji pula nanti. Nak tengok bab puji pula. Jadi tang puji tu, lagu mana pula boleh? Satu-satu Baru ni cerita bab bohong. Lepas tu mari cerita pula bab malam ni melawak. Lepas tu nak cerita lagi bab puji pula dah. Kacau. Ni semua benda sonok belakang ni nak buat macam mana? Khairul umur awsatuha, bukan tak boleh belaka, tapi sebaik-baik pekerjaan lah pertengahan. Jangan tak buat langsung. Tak boleh juga, syarak benarkan. Dan janganlah melebih-lebih pula sampai haram. Itu tak mau. Habis itu. Jadi kita nak tengok kepada soalan lah. Tengok kepada soalan pula. Kita berhenti situ pada muka surat 33. Kalau ada soalan boleh kita letak tulis di ruang FB kita, komen kita. Saya dimaklumkan Google Meet kita tak ada lah. Mati bateri habis. Kita tengok di Facebook, beritahu di Facebook. Tapi sebelum tu saya nak baca soalan dulu untuk yang minggu lepas. Soalan yang minggu lepas saya tengok ada simpan. Terima kasih bagi yang bagi soalan pada minggu lepas. Soalan dalam Google Meet minggu ni pakai tak ada tulis tak ada. Tak boleh baca. Kalau ada hak tulis di Google Meet tadi yang masuk di Facebook, boleh baca soalan ataupun tulis soalan di Facebook. Ni kita nak baca dulu yang soalan bukan minggu lepas, baru 2-3 hari baru ni. Mana? Mana dia dua tau. Saat kita tengah cari soalan. Ada? Duduk tengah padang pasir. Mana ni? Ni. Kalau soalan minggu lepas dia suruh ulang syarah pada ayat, bahkan wajib atas engkau bahawa engkau membenarkan akan yang engkau dengar daripada perkataan yang sebenar. Tak mana tu. Tengok hak tanya ni boleh tengok muka surat berapa ni. Ada lagi. Tang mana maka bahkan wajib atas engkau bahawa engkau membenarkan akan barang yang kau dengar daripada perkataan yang sebenar. Tak ada.
Bahkan yang wajib atas engkau bahawa engkau membenarkan akan barang yang kau dengar daripada perkataan yang sebenar. Ni ke? Bahkan muka surat 31 bawah sekali. Tengok. Ada orang tanya minggu lepas, dia tak faham ayat. Muka surat 31 kitab Penawar Bagi Hati ni, 2 baris daripada bawah, beritahu kepada kita sebelum tu 3 baris daripada bawah. Maka berbantah-bantah itu mengkuatkan ia, berbantah-bantah itulah, akan 2 perkara yang sangat keji ini. Mana sangat keji ni? Nak tulis sangat keji ni. Tak tulis, dia tak tahu benda mana hak sangat keji ni. Dia habaq di atas. Dia habaq di atas, dia cerita kepada kita tentang bagaimana bila mana kita suka berbantah-bantah ni, dia akan melahirkan 2 sifat kepada kita. Ataupun dia pasal dah punca dia pasal 2 ni. Sebab apa? Kadang-kadang sebab dia ingin tonjolkan diri dia tu, tentang kelebihan diri dia tu, hebat diri dia tu. Ataupun kerana tabiat dia, tabiat buruk dia tu, suka hina orang lain. Dah passion tu dah. Dia passion tu dah. Maka di situ bila kita duk rajin membantah-bantah tu, cuba cek, dia mesti ada punca bantah-membantah ni mesti mari daripada 2 elemen tu. Pertama sebab dia memang nak tonjolkan diri dia, sebab tu dia suka duk melawan dengan orang lain. Tu macam kita duk abang tu, duk pemati kawan tu kan. Tu. Kedua, pasal memang perangai dia passion tu. Perangai suka berlawan cakap. Dia bukan pasal nak tunjukkan diri dia, nak menonjolkan diri dia, bukan. Tapi pasal memang dia passion suka berlawan cakap. Perangai buruk dia tu. Dia suka perina orang lain. Lagu tu. Mesti ada 2 elemen ni. Tu. Lalu dia habaq kata, bahkan wajib atas engkau bahawa engkau membenarkan akan barang yang engkau dengar daripada perkataan yang sebenar. Perkataan sebenar, kita nak lawan, nak bagi menang kata kita apa lagi, ataupun dengan bahasa mudahnya menegakkan benang yang basah. Itu kita rajin apa sebut kan, menegakkan benang yang basah. Ini tak betul janganlah menegakkan benang yang basah. Kalau dah benda tu salah, tetap salah. Tak payah kita nak menegakkan benang yang basah. Tak payah. Lagu tu. Jadi kat situ faham ayat tu. Kata perkara bahkan wajib bahkan wajib engkau membenarkan akan barang yang kau dengar daripada perkataan yang sebenar. Jangan kita duk bersifat besar diri lagi, walaupun dah kita tu tengok-tengok kita duk di pihak yang salah. Akui sajalah kita salah. Jangan kita membesarkan diri dengan suka membantah-bantah. Akhirnya kita tak dapat lagi terima kebenaran, sedangkan orang tengok kita. Hak tukang tegak tu pun dah tahu dia passion tu, pandai-pandai lah main dengan angin dia, kan? Tapi kita nak kata, kita pun rajin juga sebut, bela angin dengan bela borok. Baik bela borok boleh naik nyok. Kalau bela angin, duk kira angin dia buat sakit kepala. Tu. Soalan lagi yang 2 hari lepas, berkelahi ustaz, berkelahi ustaz agama diboleh ke? Berkelahi untuk agama, berbantah-bantah untuk agama. Macam mana pengajian kita pada minggu lepas? Dibolehkan ke ataupun tidak? Saat tengok ni, kat sini dah sebut dah. Dan bahawa engkau diam daripada barang yang engkau dengar daripada perkataan yang salah. Diam, walaupun kita dengar dia tu salah. Tapi di sini dia melainkan kecuali apabila ada menyebutnya faedah yang bangsa agama. Kalau ada benda tu mari faedah daripada agama, kalau kita tak tegak boleh menyebabkan agama kita nanti rosak, kita boleh tegak. Dikatakan lagi, maka menyebut engkau akan dia bila mana orang tu sebut
ada benda agama padanya dengan lemah lembut. Sebut dengan lemah lembut. Tu nah, sebut dengan lemah lembut kat dia. Hikmah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Disebut dengan lemah lembut. Jangan keras-keras, takut dia tak mau terima. Kadang orang lah ni passion bela angin ataupun ego besar. Bukan kata kita nak membesarkan ego dia tu, kita kena pandai cari trip. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pandai trip-trip macam ni. Di kaedah dakwah yang baik tu ada sangat banyak pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi soalan pada minggu lepas, kalau dah mengumpat macam mana ustaz? Perlu minta maaf ke? Kita cerita dah pada awal pengajian, bukan minggu lepas, 2 hari lepas. Kita dah cerita dah pada pengajian tu bahawa mengumpat ni memang kita wajib minta maaf. Pada mazhab Syafi'i kena cerita satu-satu ni. Aku ni mengumpat, biji mata besar bulat macam King Kong. Siap. Maka kita pula jadi King Kong. Nah, ikut mazhab Syafi'i kena lagu tu. Jadi kita dibolehkan untuk bertaklid dengan mazhab yang saya lupa dah, Imam Malik ke Imam Hanafi ke Hanbali. Lupa dah. Kan ingat sangat, bukan pandai sangat pun kita ni. Tolong jawab hak mana boleh. Lagu mana? Maksudnya kita pergi kat dia minta maaf daripada ujung rambut sampai ujung kaki lah. Salah silap, selalunya hari raya lah. Minta maaf lah, saya salah dengan silap. Aku rasa aku insah atas kerja buat aku selama ni. Kalau aku ada salah-salah dengan hang, terambil duit hang, terkata apa kat hang, aku minta maaf banyak lah. Tak apa. Nah, mak je tu. Habis. Lagi soalan, berbalik pada bab cakap yang mengambil barang tanpa izin tu. Macam mana kalau sekarang kita minta maaf tapi hanya cakap mana tahu terambil ke, kira boleh ke ustaz? Maksudnya lepas tak dosa tu. Okey, ni bab ambil barang tanpa izin pun sama, tak boleh minta maaf semata-mata. Tak boleh. Mesti kena bagi balik barang tu. Minta maaf saja tak boleh. Setengahnya ada hak main mengadu kat saya pernah. Ustaz saya ni ada ambil barang dia, dan saya pun ada kata macam-macam dekat dia. Lepas tu macam mana ustaz? Dia mati lah. Allahu Akbar. Kita dengar-dengar. Kita abang macam ni lah. Jalan hak paling-paling koman sepana sekali. Istighfar dengan dosa kita buat tu. Pi mana-mana madrasah, infak wakaf atas nama dia. Mudah-mudahan jadi amal kepada dia di akhirat, jadi pelepah kepada kita. Mudah-mudahan. Atau kalau boleh jumpa adik-beradik dia, pergi cari adik-beradik dia, mohon beritahu. Pergi nak boleh sakit jugalah kalau boleh jumpa adik-beradik pun. Nah. Habis. Lagi soalan, kalau kita berbincang atau cakap atas fakta yang sahih, adakah dikira mengumpat atau fitnah juga? Fitnah ni dah beritahu dah itu, bahawa fitnah bukan benda betul. Benda tak betul ni orang panggil fitnah. Tak sadut bersembang, tak pasti jangan nak bersembang. Tapi kalau benda betul ni orang panggil mengumpat. Dan mengumpat macam yang kita mengaji pada minggu lepas, tidak minggu lepas lagi, pada 2-3 hari lepas, hanya dibenarkan pada berapa tempat. Tengok pada muka surat 31. Mengumpat ni dibolehkan pertama orang yang mengadu kepada raja, berkata ia si anu seseorang tu menzalim ia akan daku, sambil kita menyebut akan kejahatannya. Jadi kita duk adu pada raja, pada pihak berkuasa, pada polis ya. Kita duk abang dia curi saya, dia rogol saya, dia macam tu lah, kita cerita segala hak buruk-buruk lah. Tu dibenarkan. Itu umpatan yang dibenarkan. Kita cerita betul. Yang kedua, orang yang minta tolong pada menghilangkan maksiat.
kampung kami ni masya-Allah macam-macam. Tang tu pi tengok tang tu. Ada anak seorang anak pengulu tu tengah kena pi ambil tangkap dia lah ni. Tu. Tengah duk berzina tu, tengah duk kena ayak ketum tu, tengah duk isap dadah tu, tengah duk mabuk tu. Menghilangkan maksiat boleh cerita tu satu. Begitu. Tapi bukan bercerita kepada pihak tak berkuasa, tak boleh lah. Cerita kepada yang authority. Macam tu. Yang ketiga, orang yang minta fatwa apabila berhajat kepada menyebut pertanyaan, seperti berkata oleh isteri, suami aku seorang yang kikir yang kedekut, tiada memberi ia bagiku akan yang memadai daripada nafkah. Ada soalan pula? Dah tadi tak ada no? Dia tanya soalan-soalan kan dekat pihak qadhi, kat ustaz-ustaz mana, ustaz suami saya ni macam ni, dia mengadu apa. Tu tak dinamakan mengumpat, tu dia cerita. Tu mengumpat yang macam mengumpat lah tapi dibenarkan. Yang keempat, menakutkan orang Islam daripada kejahatan orang yang lain, seperti berkata ia perempuan itu jahat kelakuannya, maka jangan engkau berkahwin dengan dia, dan menyebut ia akan nama kejahatan itu. Jangan kita sebut jadi kita cerita maklum semua kepada orang Islam tentang kejahatan seseorang itu, supaya jangan berkahwin. Kan contoh perempuan tu tak elok, nak kahwin dengan dia, tapi pastikan betul lah. Tu tak apa kita nak abang. Yang kelima, bahawa masyhur ia dengan nama yang ada padanya pada kecilaan, seperti Al-A'raj, artinya yang capik. Tu Pak Long capik tu. Kan? Mak capik contoh misalan. Mak capik tu. Orang kenal. Tak sebut mak capik cari tak kenal. Mak apa orang ramai. Mak Spana, Mak Pomen. Jadi nama mak ni kan banyak. Mak apa dia tu? Mak capik, orang kenal dan. Tu tak apa. Tak apa pun kita tengok dia pergi depan dia, orang duk cari mak capik, dia pun tak tahu kan. Jadi dia kecil hati pula. Maksudnya pada perkara kita nak panggil di luar tu, untuk kita kenal dia tu, dibenarkan. Yang keenam, bahawa ada ia menzahir akan kejahatannya, maka harus disebutkan kejahatan yang dizahirkannya. Jadi kita sebut kejahatan tu supaya orang tak dekat dengan dia, atau tak angkat dia menjadi pemimpin atau apa-apa. Nanti kalau naik dia rosak. Jadi kita nak kena cerita kejahatan-kejahatan itu. Kena sebut. Sebut tu untuk orang jangan menghampiri dia, jangan penaik dia macam tu. Ada lagi soalan? Dua, set. Macam berpidato. Pidato macam mana? Tak faham soalan 2 hari lepas ni. Tak tahu nak jawab ke tak ni. Hold dulu. Ustaz, 2 perkara yang disebabkan bermulanya berbantah-bantah. Apa pandangan Ustaz kalau orang mengatakan mulut dia kasar, hati dia baik? Dia ni yang jenis mulut kasar, hati dia okey, baik. Allahu Akbar. Pandangan kita. Saya ni apa nak reti pandang sangat. Tak apa nak beri pandangan, cuma kita nak abang macam ni dah. Mulut kasar, hati elok. Bagi kita hak dengar, hak mengaji, sebab tu kita berhajat kepada mengaji. Mengaji ni dia boleh lurut hati kita. Belajar ni dia boleh melurutkan hati kita, boleh gosok-gosok hati kita. Tak terbit benda tu kalau hati kita elok. Mulut takkan jadi kasar kalau hati kita elok. Dah lama dah perangai macam tu. Perangai ni memang nak ubah lama. Sebab tu kata melentur buluh biak daripada rebung. Masa kecil-kecil jangan nak ajak kasar lah.
Mungkin dulu daripada kecil duk kasak lah, dia main besar jadi kasak. Arab, kalau kita jumpa orang Arab, siapa dia jadi kasak? Sebab dia diajak dengan kasak lah. Kita orang Melayu ni lembut-lembut, kan. Sebab tu kita lembut, adab, tu. Soalan di Facebook, Ustaz Afif. Regemit lah, okey. Ustaz, kalau seseorang melawak tetapi tujuan dia menyindirkan seseorang dan menyebabkan sakit hati, adakah dia berdosa? Oh, kalau menyebab sakit hati dosa. Menyebab sakit hati dosa lalu. Lebih tu. Tadi kita cerita seorang perempuan tua tadi, dia teriak pasal Nabi SAW melawak betul. Tapi Nabi melawak bukan sebab nak bagi dia teriak. Nabi melawak tu pasal nak habaq kata dalam syurga memang betul tak ada orang tua. Tak ada orang tua. Orang dia dengar-dengar tu dia syok balik macam tu. Lagi? Ustaz, kalau seseorang melawak tetapi tujuan dia untuk menasihati seorang, adakah perkara itu dibolehkan? Ya, dibolehkan melawak untuk nasihat orang. Macam-macam lah. Kadang orang buat kartun untuk nasihat orang, kadang orang buat lawak untuk nasihat orang, kadang orang lukis kan untuk nasihat orang, macam-macam lah. Orang apa dia, selain dia berlakon, melawak, menyanyi, nasyid untuk nasihat orang, tak ada masalah. Kan. Tu. Habis. Facebook tak ada. Okey, terima kasih banyak. Cukup dulu untuk malam ni. Kita jumpa pula kalau tak ada apa-apa, insya-Allah hari Jumaat besok. Pasal ada orang nak main mengaji, tak ada ke? Hari Sabtu pun tak ada. Kalau tak ada apa, insya-Allah tengok hari Senin. Kalau tak ada apa, kita akan maklum lain dalam jadual kita. Bagi yang belum menyertai grup, boleh follow di grup yang telah pun kita create, kita buat grup yang berbentuk privacy. Jangan takut, tak ada siapa duk komen beli buah betik lah, ni beli kacang lah, ni jual anu kan. Kadang-kadang orang serabut tu. Tak ada. Ni saya sendiri selaku admin dan juga pada admin-admin yang lain yang hanya akan isi di sana, bagi tahu apa-apa makluman di sana. Hak lain tu tak ada siapa boleh duk komen-komen apa. Kita beritahu maklumat khusus semata-mata berkenaan dengan majlis ilmu kita yang berlangsung dan sebagainya, dan apa-apa aktiviti yang cuba kita atur susunkan, insya-Allah. Yang belum menyertai grup boleh komen di sini, tinggal nombor telefon dia, kita akan ambil dan kita akan letakkan di Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, letakkan di grup, invite dia masuk ke sana, insya-Allah. Dekat itu saja, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu